Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini di YouTube, Facebook, di Twitter, di TikTok. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Mohon share, mohon tap-tap love tuan-tuan. Itu saja, dekat TikTok tak boleh dapat gift sebab saya dah kena block daripada dapat gift, tapi tak mengapa. Sekurang-kurangnya siapa yang maki saya, Alhamdulillah itu pahala buat saya. Tak dapat gift, tak payah bagi gift pun tak apa. Alhamdulillah itu adalah apa orang kata anugerah pahala buat saya. Terima kasih saya ucapkan. Okay. Saya nak cerita sikit lah kan. Nak kisahkan sedikit lah. Ni kisahkan sedikit. Berkenaan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mana mengikuti saya sekian lama, mungkin akan apa orang kata merindui pula. Akan rasa macam pelik lah lepas ni. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di atas bantuan tuan-tuan dan puan-puan dan juga di atas ihsan Dr. Johari, Dr. Johari, pakar mata oftalmologis daripada Bandar Baru Bangi Seksyen 4 Tambahan, saya telah diberikan apa orang kata treatment. Dan doktor menyarankan supaya saya buat lasik. Lasik ni dia kata saya tak pakai cermin mata lagi lah. InsyaAllah saya ni rabun dekat, rabun jauh. Saya ada dua-dua. Dan saya rabun jauh ni sejak umur saya 12 tahun. Saya ingat lagi. Masuk 13 tahun, first time saya tak boleh nampak. Saya ingatkan sebab apa? So bapak saya pelik. Kenapa kau adik squinting tau? Macam mata saya asyik macam ni kan. Macam ni. Kenapa? Saya kata tak nampak. Bapak saya bawa pergi cek kat klinik kesihatan. Betul rabun. Saya ingat lagi detik bapak saya bawa dekat apa nama kedai cermin mata pertama dekat Oppo Roni. Sampai sekarang masih ada kan, Roni Spectacles tu. First time saya check tu, saya ingat umur 12 tahun, lepas tu dia pakaikan yang test tu kan. Saya tengok, terangnya, saya kata. Rupanya macam ni dunia. Saya tak tahu dunia macam tu kan. So, daripada umur saya 13 tahun sampai sekarang 46 tahun, bayangkan 30 lebih tahun, saya tidak pernah tidak mesti pakai spek. Tak pernah. So, kalau nak pakai cermin hitam, so memang tak ada lah. Kecuali dulu saya pernah try yang clip kan, clip on, tapi still tak menarik lah kan. Dia bukan masalah tu. So, apparently saya dah bawa buat cermin mata ni tahun lepas. Tapi still, dia sebab mungkin saya banyak guna apa orang kata? Guna kamera dan sebagainya, guna laptop, guna phone. Jadi menyebabkan mata saya yalah dah tua macam ni, macam-macam lah penyakitnya kan. So, terima kasih kepada Pusat Mata Bangi Katarak Lasik dan juga Retina, Datuk Johari, Dr. Johari. Ni Dr. Johari. InsyaAllah esok, malam ni saya kata, esok adalah apa orang kata, hari terakhir InsyaAllah saya akan menggunakan cermin mata ini. Terima kasih Nizam Mazlan mendermakan RM6 dekat Super Chat. Esok adalah hari terakhir saya akan menggunakan cermin mata ini, dan doktor inilah InsyaAllah bekas juga calon dungun ni kalau kata saya kan. Calon dungun Parti Keadilan Rakyat ni. Akan apa orang kata, akan membuat lasik menggunakan mesin. Dia ada mesin dia. Saya akan buat satu vlog untuk tuan-tuan dan puan-puan yang menderma. Saya akan buat satu vlog. Saya akan sampaikan ceritakan bagaimana perjalanan saya dan sebagainya. Dan dalam vlog itu nanti kita akan lihatlah secara detailnya. Mungkin tak adalah apa orang kata detail pembedahan tu, tapi macam mana perkara ini dilakukan dan teknologi terkini. Teknologi terkini Dr. Johari ni tuan-tuan, dia biasanya lasik ni ambil masa 2 minggu baru nak baik. Ni tak. Menurut beliau, dia kata 1 hari dah kira okey. Saya kata biar betul. Ya, dia kata 1 hari dah kira okey. Tapi ialah harga dia tu quite pricey. Tapi bagi saya, kalau sekiranya tuan-tuan memang memerlukan ada masalah mata dan sebagainya, bukan setakat nak buat lasik lah, memang ada masalah mata, Dr. Johari di Seksyen 4 Tambahan Bandar Baru Bangi. Kalau pergi sampai Februari, insyaAllah gunakan apa orang kata kod LTL, boleh dapat diskaun 10%. Kod LTL dapat diskaun 10% sehingga hujung Februari tahun hadapan dalam apa-apa treatment yang major lah. InsyaAllah. Tak apa-apa nak lebih lanjut, tuan-tuan boleh tanya sendiri dengan klinik Dr. Johari. Boleh tengok di apa orang kata, di nombor telefon yang tertera dekat sini. Nampak nombor telefon tu? Kalau tak nampak tu, saya pun kena cek mata lah. Tuan-tuan kena cek mata. Ada nombor telefon dekat sini kan. Saya tak boleh sebut ni. Ini nombor telefon beliau. Seksyen 4 Tambahan Bandar Baru Bangi. Baik, itu saja saya nak
pesanan saya kepada rakan-rakan dan juga kepada Dr. Johari yang support. Terima kasih Dr. Johari. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Saya bukan lebay yang ada 4 banglo, apa orang kata, 3 kereta mewah tapi masih minta derma. Kereta saya Myvi saja tuan-tuan. Saya naik kereta Myvi. Alhamdulillah habis bayar hutang. 11 tahun. Ada orang nak beli tapi saya kata saya dah tak sanggup lagi berhutang. Biarlah saya pakai kereta tu sampai bila-bila. Sampai dia dah tak boleh lagi, dah tak larat. Saya pakailah kereta tu. Alhamdulillah, alhamdulillah kan. Apa yang ada tuan-tuan, kita guna apa yang ada. Saya teringat pesanan Azizi Ali yang tulis buku tu kan. Saya nak beli buku dia tu dekat TikTok dia. Dekat TikTok dia kata, masih ingat saya beli buku tu, dia kata live below your means. Kalau kita mampu beli harga kereta 1,000, beli kereta harga 800. Live below your means. Apa yang you mampu, beli bawah dia. Dan alhamdulillah saya berpegang sampai sekarang perkara tersebut. Semoga dipermudahkan urusan Ustaz Blues. Terima kasih Ustaz Blues. Terima kasih yang mendoakan. Semua yang mendoakan yang baik, terima kasih. Yang mendoakan, yang memaki hamun juga, terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillah. Dengan maki hamun tuan-tuan dan puan-puan, bertambah pahala saya. Cuma saya risaulah dekat akhirat nanti nak kena tunggu seorang-seorang pergi pegang kaki saya kan. Minta maaf, minta ampun kan. Sebab dekat padang mahsyar tu kan, kalau kita memaki hamun orang kan, Allah akan pertimbang, Allah akan apa orang kata, Allah akan pertanggungjawabkan kita dengan panggilan-panggilan tersebut. Selagi yalah mungkin kita minta maaf dengan Allah, Allah boleh maafkan. Tetapi dengan manusia, kita kena minta maaf dengan manusia. Okay, right, habis dekat situ. Baik. Pertama sekali kita nak bercerita tentang isu-isu semasa. Ada beberapa perkara saya nak bawa malam ini. Antaranya PN bakar sentimen perkauman sekali lagi. Kali ini isu orang bukan Melayu sebagai Perdana Menteri. Now, apa pendirian kita? Kabinet baru diadakan sebab gagal. So apa jawapan saya? Saya 2 hari saya tak live ni. So lepas kabinet baru tu saya dah buat satu live tentang rombakan kabinet sehari sebelum rombakan kabinet berlaku. Kemudian saya kata, saya sebut beberapa nama, saya bagi hint. Saya tak boleh kata inilah list dia. Nanti orang kata saya mendahului pula. So telah didedahkan, maka saya boleh apa orang kata, boleh orang kata, boleh komen lah. Sorotan adik Zain Ryan. Saya minta maaf kalau sebutan saya silap. Zain, Z-A-Y-N, Zain Ryan, dan kenapa dia dikatakan dibunuh. Ni walaupun bukan politik, tapi saya nak sorot sikit cerita ni sebab saya tertarik dengan beberapa penemuan di dalam kes ini. Mula saya macam ingat dia kes biasa je, tapi rupanya ada apa orang kata, ada cerita di sebalik ini yang menarik sebenarnya. Jcom diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi. Siapa bakal ketua pengarah? Yes. Okey, siapa bakal pengarah? Sebab ada yang kata, Iswardi tahniah, anda telah dilantik menjadi pengarah sebab sekarang ini di bawah Fahmi. Tidak tuan-tuan, tidak. Ini nak cerita sikit. Walaupun saya adalah setiausaha koordinasi di bawah Fahmi Fazil, tetapi itu di bawah Parti Keadilan, bukannya di bawah Kementerian Komunikasi. Sekarang tak ada digital lah, bukan KKD dah, sekarang ni KK saja, Ketua Kampung. So saya tak ada apa orang kata, saya tak ada terlibat dengan perkara tersebut. Dan akhir sekali PRN Sabah, UMNO dan Warisan lawan PH versus JRS di Sabah. So ini adalah satu ujian awal berkenaan dengan PRN di Sabah. Kemudian pengasas pencetak harakah Nazak mohon PAS bayar hutang segera. So ini antara perkara-perkara yang kita akan bincangkan hari ini insya-Allah, dan semoga dipermudahkan semua tuan-tuan untuk perkara ini. Etnik Islam dari Sabah Sarawak tak layak jadi PM. Bukan etnik Islam saja. Ini bukan Islam pun siapa kata tak layak? Sekarang ini kita akan cerita sebentar lagi. Baik. Alright, Jamal masuk hospital sekali lagi akibat barah paru-paru. Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, Jamal Muhammad Yunis, dimasukkan ke pusat perubatan Prince Court untuk menerima rawatan barah paru-paru tahap 4 sekali lagi. Anaknya, Amin Daniel Jamal, memberitahu penyakit barah dihadapi bapaknya sejak 2 tahun lalu kini kembali menyerang organ pernafasan. Sebelum ini, bapak saya dirawat di sebuah pusat perubatan swasta setelah mengadu sakit dada dan suka bernafas dengan lancar. Selain itu, bapak saya juga mendapat rawatan dengan mengambil ubat-ubatan dari luar negara, namun penyakit kanser itu kembali semula, katanya. Difahamkan keadaan fizikal Jamal semakin lemah dan berat badannya juga semakin menyusut. September lalu, Jamal dimasukkan ke hospital setelah rebah dilaporkan akibat keracunan makanan. Dalam pada itu, Amin Daniel berkata bapaknya sedang berehat di hospital dan tidak mahu diganggu sehingga keadaannya stabil. Buat masa ini, berilah ruang dan privasi kepada bapak saya untuk menerima rawatan dan fikirannya agak terganggu kerana penyakit kanser. Saya harap orang ramai dan kenalan bapak saya dapat mendoakan
kesihatan supaya beliau kembali pulih seperti biasa. Bagi siapa yang tak kenal, Saudara Jamal adalah salah seorang ahli UMNO yang dulu agak keras lah terhadap masa itu Pakatan Rakyat lah. Pakatan Rakyat, ingat lagi di negeri Selangor dan sebagainya, dia ada apa orang kata, ada sekincan punya apa, ikan bakar sekincan kan, itu lebih kurang macam itulah. Tetapi tuan-tuan, macam saya kata selalu, okey, bagi saya, kita politik itu adalah politik, okey, politik, okey, dalam hal kemanusiaan, dalam hal penyakit, dalam hal kesembuhan, kita mendoakan, terutama dia juga adalah saudara se-Islam kita, kan? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu adalah bersaudara. Ya, kita boleh berbeza pandangan politik. Kita boleh berbeza parti politik. Kita boleh berbeza tim bola. Kita boleh berbeza tim negeri. Kita boleh berbeza negeri. Kita boleh berbeza negara. Tetapi itu janganlah membezakan akidah. Yang menyatukan kita adalah akidah kita. Dan bila mana saudara Muslim kita ditimpa musibah, kan? Allah menyebut dalam Al-Quran, ucaplah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali, dan kita doakan semoga beliau sabar dan tabah dalam menghadapi segala dugaan, dalam menghadapi penyakit beliau, dan kita doakan kesembuhan dan dipermudahkan segala urusan beliau dan juga keluarganya. Amin ya rabbal alamin. So itu sedikit daripada kita di grup LTL ini kepada saudara Jamal. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Baik, seterusnya cerita tentang Kevin Moraes, tuan-tuan. Okey, siapa yang tak tahu, pada tahun pembunuhan Kevin Moraes ni sebenarnya berlaku pada zaman kecoh 1MDB. Ini cerita lain pula. Ini cerita Kevin Moraes. Masa itu selepas pembunuhan Altan Tuya, kalau kita tengok kes-kes pembunuhan M-Bank punya CEO, terdapat juga akhirnya pembunuhan yang terbaru ini melibatkan Kevin Moraes. Siapa Kevin Moraes? Kevin Moraes ni adalah bekas pendakwa raya yang didapati telah mati dibunuh dan disimen, diletakkan di dalam tong dan disimen pada kira-kira pada zaman Datuk Seri Najib memerintah. Dan dikatakan dia menyiasat pada waktu itu berkaitan kes 1MDB atau sewaktu dengannya. Baik, kita baca. Bunuh Kevin Moraes. Keputusan rayuan 6 lelaki pada 14 Mac 2024. Mahkamah Rayuan di Putrajaya menetapkan 14 Mac tahun depan untuk keputusan rayuan 6 lelaki dihukum mati setelah mereka disabitkan dengan kesalahan membunuh timbalan pendakwa raya Datuk Anthony Kevin Moraes 8 tahun lepas. Mereka ialah bekas pakar patologi Colonel Dr. R. Kunasegaran 60, pemberi pinjam wang S. Ravichandran serta 4 penganggur iaitu R. Dineshwaran 31, AK Tinesh Kumar 30, M. Vishwanathan 33 dan S. Nimalan 30. Panel 3 hakim terdiri daripada Datuk Nadhariah Said Ismail, Datuk Zaid Ibrahim, Datuk Azmi Arifin menetapkan tarikh itu setelah mendengar hujahan timbalan pendakwa raya Datuk Muhammad Dusuki Mohtar dan Barisan Peguam yang mewakili perayu. Pada prosiding hari ini, Peguam Datuk N. Sivanathan mewakili Kunasegaran, manakala M. Manoharan mewakili Dineshwaran, Burhanuddin Abdul Wahid, Tinesh Kumar, Afifuddin Ahmad Hafifi, Vishwanathan, Amir Hamzah Asad, Nimalan dan Kit Song Fun Ravichandran. Prosiding hari ini adalah terakhir bagi pendengaran rayuan kes selepas kedua-dua pihak berhujah pada 4 dan 7 Disember. Pada 10 Julai 2020, kesemua tertuduh dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi setelah dapati bersalah membunuh Moraes di sebuah lokasi di Jalan Duta Mas di antara 7 pagi hingga 8 malam pada 4 September 2015. Moraes 55 dilaporkan hilang pada tarikh terbabit dan kali terakhir dilihat meninggalkan kondominium di Menara Duta Kuala Lumpur untuk pejabatnya Jabatan Peguam Negara. Mayat ditemui dalam tong drum yang diisi konkrit di Persiaran Subang Mewah pada 16 September 2015. Dalam penghakimannya, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azman Abdullah berkata kesemua tertuduh mempunyai niat untuk membunuh mangsa dan mahkamah mendapati pembelaan gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah mengenai penglibatan mereka dalam pembunuhan itu. Terdahulu, Muhammad Dusuki berhujah hukuman mati wajar dikekalkan terhadap perayu dan tersebab untuk Mahkamah Rayuan mengganggu dapatan itu. Penafian perayu-perayu berhubung fakta kes hanyalah satu penafian kosong yang tidak disokong oleh apa-apa keterangan. Pembelaan bersifat penafian semata-mata. Muhammad Dusuki berhujah dalam pembunuhan Kevin Moraes tidak perlu dibuktikan kerana bukti-bukti mengikut keadaan circumstantial evidence yang dikemukakan sepanjang pembicaraan sudah cukup menunjukkan bahawa keenam-enam tertuduh telah membunuh mangsa. Secara keseluruhannya, keterangan ini apabila digabungkan mampu mewujudkan satu inference mengenai penglibatan perayu dalam menyebabkan kematian Kevin Moraes. Sebagai dasarnya, ia mampu memberi keyakinan bahawa perayu merupakan orang yang terlibat.
Manoharan pula memohon mahkamah membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukan sentimen emosi. Kita pernah dengar kes pembunuhan melibatkan ketua polis serta hakim. Ini kali pertama melibatkan seorang timbalan Panduan Raya, namun dia tidak kira apa juga sentimen. Mahkamah perlu membuat keputusan berdasarkan undang-undang. Perkara itu disokong oleh peguam. Baik. Saya sebut tadi mengenai 1MD bukan 1MD, saya kena betulkan fakta tersebut. Tetapi peristiwa itu berlaku dalam suasana 1MDB tengah dalam siasatan kekecohan dan sebagainya. Itu yang berlaku. Okey, takut ada salah faham pula. Baik. Apa maksud dia tadi berkenaan dengan kes tu? Kita belajar sikit tentang undang-undang kan. Semua yang tertuduh tadi didapati bersalah membunuh Kevin Moraes. Now, isu dia dalam undang-undang ni ada dua, tuan-tuan. Satu dipanggil direct evidence, satu dipanggil corroborative evidence. Bukti yang menyokong di antara satu sama lain. Direct evidence ni mudah. Contohlah, kita ada pisau, alat untuk kita nak gunakan untuk membunuh si mangsa. Senjata itu ada cap jari si pembunuh. Kemudian ada CCTV, ada pula saksi, direct evidence, direct, dan juga yang direct juga dia pun mengaku. Contoh, itu paling orang kata apa, paling hebat lah dia punya bukti dia. Itu bukti yang paling top tier punya. Dan dia waras, dia bukannya tak siuman dan sebagainya, dia waras dan dia berlaku dalam keadaan itu dipanggil direct evidence. Dan itu bukti yang paling jelas. Namun begitu ada bukti yang tidak jelas. Contohnya mungkin dalam kes ini, saya tak baca detail kes ini. Tetapi kalau kita tengok circumstantial evidence, bukti-bukti keadaan digunakan terlalu banyak dikatakan dan dicampurkan semua sehingga kita tidak mengatakan bahawa mereka lah yang membunuhnya. Jadi inilah dalam kes Kevin Moraes ini digunakan bukti-bukti keadaan. Circumstantial evidence ini digunakan. Mungkin dia tak adalah CCTV, mungkin tak adalah orang nampak saksi, mungkin tak adalah senjata dan sebagainya, tetapi bukti-bukti yang secara berasingan, bukti-bukti keadaan yang secara berasingan digabungkan sehingga menyebabkan tidak kita infer, kita datang dengan conclusion mengatakan bahawa mereka yang telah membunuhnya. Ada satu keputusan ataupun kata-kata daripada seorang hakim, dia mengatakan circumstantial evidence ini kita boleh gunakan apabila terlalu banyak circumstantial evidence sehingga kita boleh guna sebagai tali yang kita lilit dan akhirnya untuk menggantung orang yang kita tuduh. Dia punya bukti tu mestilah kuat untuk kita mengatakan kita boleh gantung si tertuduh tersebut. So ke-6 mereka akhirnya telah dijatuhkan hukuman mati, tetapi mereka merayu terhadap tuduhan ataupun terhadap orang kata apa, hukuman tersebut dan mengatakan mereka tidak bersalah, tetapi pendakwa raya mengatakan bare denial, tak boleh nak digunakan. So keputusan kes ini akan diketahui pada 2024 nanti berkenaan dengan Kevin Moraes, dan sekali lagi kita doakan semoga beliau mendiang mendapat pengadilan, keluarga dia mendapat pengadilan, mendapat justice is served, dan akhirnya kita mengetahui pembunuh yang sebenar dan dijatuhkan hukuman yang setimpalnya. Baik, habis kat situ. Cerita Agus. Agus selesai beri keterangan di IPD Kajang. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Muhammad Agus selesai memberi keterangan kepada polis dipercayai berkaitan kes gangguan seksual melibatkan dirinya dan seorang kaki tangan jabatan berkenaan. Dia tiba di Ibu Pejabat Polis IPD Kajang setelah selesai memberi keterangan pada 1.17 tengah hari. Muhammad Agus bagaimanapun enggan bertemu dengan media setelah memberi keterangan. Sebaliknya, dia hanya melambai tangan. Pada 30 November, seorang kaki tangan Jacom, Abdul Wahab Abdul Karim membuat laporan Agus telah mengganggunya secara seksual. Baik. Baik. Now, Agus, dia membawa cerita mengatakan, okey, dia macam ni bagi siapa yang tak mengikuti cerita ni pada awal, so saya ceritakan. Ada satu video tersebar berkenaan dengan Agus dan juga Wahab. Agus dan Wahab dikatakan perbualan secara intim dan lucah di antara mereka melalui WhatsApp call dan telah disebarkan oleh Cik Gubat. Untuk makluman, Cik Gubat juga telah menerima surat saman daripada Wahab pada 2 hari lepas, 3 hari lepas, dan juga Mr. H yang disebut di dalam kenyataan Wahab dan juga Prof Agus telah telah diserahkan surat saman menurut pemberita. Okey. Kedua-duanya telah menerima surat saman. So, apa seterusnya kita akan tunggu kemudian. Namun begitu, mereka mengeluarkan, iaitu Agus dan juga Wahab telah mengeluarkan kenyataan bahawa video itu tidak benar.
Okey, video itu tidak benar, video itu telah diubah suai, diubah suai dan sebagainya. Namun, yang itu satu cerita. Persoalan dia, kenapa Wahab tiba-tiba bersetuju untuk nak apa orang kata trap Agus, Prof Agus. Okey, yang pertama sebenarnya ialah peristiwa yang berlaku di Bintulu. Dikatakan, dituduh bahawa Agus telah cuba mencabul Wahab sewaktu lawatan Prof Agus ke Bintulu di sebuah hotel di Bintulu. Ini sewaktu Jepak punya pilihan raya tempoh hari. Now, disebabkan oleh peristiwa itu, Wahab marah. Jadi dia menceritakan kepada seseorang itu menceritakan kepada Mr. H. Mr. H merasakan itu adalah kaedah dan cara untuk menjatuhkan Agus. So Mr. H telah bersekongkol dengan beberapa orang dan tanpa diketahui oleh Mr. H, salah seorang di dalam tim yang bersekongkol itu adalah tim daripada Perikatan Nasional. Video yang diambil dan dirakam oleh Wahab diubah, video itulah yang disebarkan oleh apa orang kata Cik Gubat. So, Cik Gubat sekarang ini mendapat saman berkenaan dengan video tersebut. So, sesiapa yang masih menyimpan video itu, kalau anda masih menyimpan, berkemungkinan anda pun boleh disaman oleh Wahab. Ini saya cakap secara terus terang. Secara terus terang berkenaan dengan video tersebut. Kalau masih anda simpan, kalau didapati oleh Wahab, Wahab boleh saman anda. Sebab sekarang ini, kes ini sudah melalui proses mahkamah. Dan berkemungkinan Wahab akan dapat satu injunction, satu perintah henti dalam sehari dua ini untuk memastikan bahawa tidak ada penyebaran dan sesiapa menyebarkan video tersebut boleh disaman oleh Wahab. Okey, ini Wahab bukan cerita Agus. Baik, dalam masa yang sama, sekarang ini setelah membuat kenyataan di Bintulu, maka itu dikira sebagai jenayah. Cubaan mencabul ataupun mencabul di antara lelaki adalah satu jenayah di bawah kesalahan 377 di Kanun Keseksaan dan juga seksyen lain di bawah Kanun Keseksaan. Saya tengok seksyen berapa, tetapi berkenaan perkara yang sama. Dan okey, ada timbul persoalan. Okey, tak ada bukti, tak ada saksi dalam bilik. Macam mana kita nak buktikan? Tuan-tuan, ni saya nak cerita. Ada orang kata, inilah dia geng peliwat. Inilah geng peliwat. Seorang ustaz baru-baru ini, seorang ustaz PAS dipanggil ustaz budak, dijatuhi hukuman 13 bulan di atas kesalahan yang sama, tuan-tuan. Apa yang Agus hadapi sekarang ini, actually sekarang ini dihadapi oleh ustaz yang sama daripada PAS. Ustaz PAS, apa yang Agus buat, dia buat benda yang sama. Baik, kita baca. Cabul lelaki di hotel, ustaz budak akhirnya ke penjara. Seorang penceramah yang juga penyokong PAS yang digelar ustaz budak akhirnya perlu menjalani hukuman penjara 13 bulan atas kesalahan kelucahan melampau dengan mencium pipi dan mencabul seorang ahli perniagaan lelaki pada tahun 2020. Mahkamah Tinggi Kota Baru hari ini mengekalkan hukuman berkenaan ke atas Samsul Zaman Syukri yang juga pengusaha madrasah di Kelantan atas pertuduhan melakukan kelucahan melampau tersebut di mana, tuan-tuan? Di sebuah hotel di Kota Baru, di mana? Di Kelantan. Datuk Muhammad Abazafri Muhammad Abbas membuat keputusan setelah menolak rayuan ustaz budak yang sebelum ini dijatuhkan hukuman penjara selama tempoh itu di Mahkamah Magistrate Kota Baru 9 Mac. Abazafri dalam pahamannya berkata, pihak mahkamah menolak 7 perkara yang dibangkitkan oleh Samsul yang merupakan perayu. Beliau berkata, perayu mendakwa keterangan mangsa tidak boleh dipercayai. Tetapi Samsul Zaman tidak mempunyai bukti kukuh untuk menimbulkan keraguan dalam kes pendakwaan. Perayu juga gagal menimbulkan mens ria atau niat jahat dalam kes ini. Tetapi alasan penghakiman Mahkamah Magistrate termasuk nota keterangan menunjukkan ada tindakan dan niat perayu terhadap mangsa. Justru, Mahkamah Tinggi berpendapat hukuman yang ditetapkan adalah tepat dan memadai. Okey. Terdahulu ustaz budak dilaporkan diperintah membela diri oleh Mahkamah Magistrate atas tuduhan melakukan kelucahan melampau dengan mencium pipi dan mencabul seorang ahli perniagaan lelaki di sebuah hotel pada akhir tahun 2020. Okey, tuan-tuan, ini dia. Ustaz budak nafi join PAN, istiqamah dengan PAS sampai mati. Baik. So, kes yang sama sebenarnya daripada kes Agus ini, daripada kes ustaz budak ini, ustaz budak daripada PAS ini boleh digunakan oleh pendakwa raya untuk mendakwa Agus dan berkemungkinan besar dia akan fall under the same category dan berkemungkinan dia juga akan kena lah, akan kena berkenaan dengan kes ini.
Jadi all in all kita serahkan kepada berkemungkinan serahkan kepada evidence, biar mahkamah menentukan bersalah atau tidak. Itu adalah keputusan mahkamah. Kita hanya membacakan apa yang termaktub di dalam media. Baik. Okey. Cerita terbaru baru-baru ni tuan-tuan berkenaan dengan adik Zayn Ryan. Z-A-Y-N Zayn. Minta maaf dia kalau keluarga adik ni kalau saya silap sebut nama. Zayn Ryan. Tentang kes pembunuhan beliau baru-baru ini dibunuh. Nah, menariknya tuan-tuan, kes ini sebab bila saya belajar kriminologi, it has all the elements. Dia punya semua kebanyakan elements yang ada di dalam kes melibatkan jenayah. Now, secara umumnya mungkin saya silap sebab saya tak ikut secara dekat kes ini. Tapi secara umumnya kes ini melibatkan budak atau kanak-kanak zaman Zayn Ryan ni didapati hilang oleh ibunya, dan ini seorang autistik juga, seorang budak autistik didapati hilang. Setelah hilang dia buat laporan polis, cubaan mencari beberapa kali, pergi ke sana pergi kiri, cari kat belakang, cari kat tempat tu, tak dijumpai. Dan ada satu tempat yang di mana mayatnya dijumpai, ada 3 kali mereka lalu, kali ketiga ada seseorang telah menjumpainya. Seseorang telah menjumpainya. Sungai Buloh, kanak-kanak lelaki autism Zayn Ryan Abdul Matin yang 6 yang ditemui meninggal dunia di saliran kira-kira 200 meter dari apartmen idaman Damansara Damai disahkan mati dibunuh. Perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Selangor Dato' Husin On Khan. Susulan itu polis membuka kertas siasatan setelah proses bedah siasat ke atas kecederaan pada leher dan badan. Okey. Dalam masa yang sama tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kes ini, setakat 5 Disember Zayn Ryan dilihat masih hidup setakat 5 Disember. Masa pembunuhan Zayn Ryan Abdul Matin kali terakhir dilihat masih hidup di sekitar blok apartmennya kira-kira jam 5 petang pada 5 Disember, dan dikatakan ada CCTV juga dijumpai. Ini adalah kira-kira 5 jam setelah dilaporkan hilang. Menurut Ketua Polis Negara, 2 kanak-kanak memberitahu mereka melihat kanak-kanak autistik itu kelihatan berkeliaran seorang diri di koridor Aras 2 dan 3 Blok R. Semasa saringan besar-besaran, kami berjaya menemui 2 saksi kanak-kanak dilihat mangsa di Aras 2 tersebut. Kita dengar kenyataan daripada pihak polis mengenai perkara inilah. Ya, kami turun petang ini untuk merencana operasi seterusnya lah, untuk mengesan suspek yang berkemungkinan kita tak tahu siapa lagi. Buat masa ini masih terlalu awal. Kita merangka beberapa strategi dan apa yang kita boleh rumuskan daripada postmortem dan juga usaha pencarian yang telah dilakukan oleh pihak IPD Kalin Jaya bersama dengan masyarakat setempat selama 2 hari dan telah melalui tempat yang sama, tidak bertemu pun dengan mangsa, tapi ditemui kemudian pada hari yang hampir hari yang ketiga hari yang kedua lewat malam. Ya. So, mengambil daripada situ kita boleh merumuskan bahawa mangsa tidak mati di tempat kejadian. Mangsa mungkin mati di tempat lain yang diletakkan di situ. Ya. Ini juga mengambil beberapa indikator daripada hasil postmortem. Ya. So, on behalf of the parents, saya merayu masyarakat setempat, sekiranya mereka melihat dan mempunyai apa juga maklumat, sekecil mana maklumat, untuk datang ke hadapan membantu pihak polis dalam merungkai jenayah. Ya. So, okey. Harap boleh dengar. Okey, dia mengatakan bahawa polis mengatakan bahawa setelah 2 kali lalu di tempat tersebut, mayat beliau tidak dijumpai. Cuma kali ketiga kemudian mereka menjumpai mayat tersebut. So, daripada situ mereka membuat konklusi mengatakan bahawa ada kemungkinan dia tidak dibunuh di tempat kejadian, dia dibunuh di tempat lain. Now, sebenarnya ada beberapa cara lagi, kaedah untuk kita menentukan sama ada seseorang itu mati disebab apa cause of death ataupun penyebab kematian satu-satu mangsa tersebut. Contohnya dalam kes ini bila arwah Zian ini dijumpai di dalam kawasan air, salah satu perkara dalam postmortem dibuat adalah mereka akan melihat sama ada adakah air masuk ke dalam paru-paru.
Okay? Ini ada satu benda. Kenapa? Nah, kalau air masuk ke dalam paru-paru, maka dia ada kemungkinan tertelan air. Masa waktu itu beliau sedang hidup, tertelan air dan akhirnya meninggal kerana lemas atau sesuatu yang lain, tetapi kejadian itu berlaku di situ. Namun, bila tak ada air di dalam paru-paru ataupun di dalam esophagus dan paru-paru, bermakna arwah dibunuh di tempat lain, kemudian mayatnya dicampak di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya, ini biasa, tetapi kaedah polis adalah, dalam kriminologi biasanya, mana-mana orang yang menjumpai mayat itu terdahulu, sekiranya tak dijumpai sebelum ini, dia adalah antara suspek. Saya bukan kata orang yang jumpa itu suspek, jangan salah sangka pula. Dia akan dijadikan suspek sehinggalah polis eliminate dia bukan suspek. Now, kenapa? Ini banyak kejadian kalau kita belajar undang-undang. Ada di antara dalam jenayah di mana berlaku orang yang membunuh itu menunjukkan tempat di mana dia bunuh. Kenapa dia nak tunjuk? Banyak sebab. Satunya yang paling selalu berlaku kerana dia rasa bersalah. Ada satu cerita yang kisah benar yang saya pernah ikuti. Dia rasa bersalah sebab mangsa yang dia bunuh beramai-ramai, kepala dia dipotong, tengkorak itu disiat, tinggal tengkorak itu dia letak dalam satu patung di dalam rumah, dan mayat dia tu, hantu dia tu pergi kat perempuan dia dan mengganggu dia setiap hari. Sehingga perempuan ni mengacau, akhirnya mengaku pada polis bahawa dia antara orang yang membunuh mayat tersebut. Dan dia tunjukkan di mana tengkorak itu polis jumpai dan di mana dia orang cincang mayat itu dan sebarkan. Ini kejam tuan-tuan. Ini kalau kita belajar kriminologi, kita jumpa cerita-cerita macam ni. Now, bukan saya kata nak tuduh orang tu tadi ni, tapi polis akan eliminate perkara tersebut, mengatakan okey, dia bukan. Berkemungkinan betul dia jalan-jalan dia terjumpa. Berkemungkinan ada orang lain yang campak kat situ. Meaning dalam tempoh tersebut, bila 2 kali dia tak lalu, kali ketiga tu ada orang yang sanggup bawa mayat dan campakkan kat situ. Okay, ada kemungkinan. Ada kemungkinan juga sebenarnya mayat itu kat situ tetapi mereka tak jumpa. Tetapi kalau menurut polis tadi, of course polis takkan dedahkan semuanya. Tapi kalau menurut polis tadi, dia faham bila kita buat forensik, salah satunya kalau mayat itu berada 3 hari di dalam air, busuk dia ataupun cara dia reput berbeza kalau sekiranya dia tidak berada di dalam air. So ini semua pakar-pakar forensik akan tahu. So dia tahu bahawa sebenarnya dia baru dicampakkan di dalam air, di dalam kawasan berair dan dijumpai di situ. So ada kemungkinan. So all these possibilities polis akan gunakan. Tetapi yang paling utama CCTV, DNA, saya dengar 80 lebih orang DNA di sekarang ini diambil daripada sekitar penduduk di situ dan juga yang mana berdekatan untuk nak menyelesaikan kes ini. Baik. All this very thorough dan polis kita insyaAllah mereka mendapat satu latihan yang terbaik daripada polis terbaik di dunia. So harapnya mereka akan dapat menyelesaikan kes ini dan insyaAllah kita bawa pembunuh ke muka pengadilan dan dia dihukum sehukum-hukumnya lah dengan hukuman yang setimpalnya. InsyaAllah. Jadi orang macam ni tuan-tuan, sebab dikatakan dia dicekik, kemudian mayatnya dicampakkan di situ. Setelah dicekik beberapa hari meninggal, kemudian baru dicampak. Meaning to say, dalam tempoh tersebut dia ada simpan somewhere mayat tersebut. Persoalannya di mana? Kan? Siapa? Di mana? Bagaimana dia berlaku dan kenapa tiba-tiba dicampakkan mayat tersebut? Kenapa tak biarkan saja? So itu semua persoalan yang polis biasanya akan soalkan dalam persoalan ini. Jadi tuan-tuan, insyaAllah sesiapa yang ada butiran ataupun ada ada bukti ataupun ada apa-apalah evidence yang boleh diketengahkan, insyaAllah bolehlah dibawa ke pihak berkuasa dan bantu pihak berkuasa sebaiknya. Baik tuan-tuan, habis dekat situ. Okey. Baru-baru ni timbul lagi kes terbaru tuan-tuan. Sebaik saja satu hari Dr. Zul naik jadi Menteri Kesihatan, tiba-tiba rekod COVID mula meningkat naik. 1 hari, 2 hari, sebenarnya rekod tu dah ada dah sebelum ni. Tetapi di-highlightkan baru-baru ini. Baik. Amalan pemakaian pelitup muka, elakkan 3S. Orang ramai disarankan memakai pelitup muka manakala individu bergejala diharap mengelakkan 3S, iaitu berada di kawasan sesak, sempit dan bersembang atau bertutur dalam jarak berdekatan berikutan peningkatan kes COVID-19. Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad berkata dalam masa yang sama, Kementerian Kesihatan menerusi pusat kesiapsiagaan dan tidak cepat krisis akan terus membuat pemantauan dan mengeluarkan kenyataan. Berdasarkan kes, terdapat peningkatan dalam tempoh seminggu kepada 12,000. Jadi KKM cadangkan agar ramai
Rakyat amalkan pemakaian pelitup muka kerana musim percutian memang akan ada banyak pergerakan. Mereka yang bergejala lindungi diri kerana dengannya berbuat demikian dapat lindungi orang lain dan sekitarnya. Baik, itu antara pesanan beliau. Dan tuan-tuan, ada dikatakan booster juga, booster nombor 3 akan diberikan. Cuma macam ni lah tuan-tuan. Saya ada komen sikit lah berkenaan dengan kabinet reshuffle ni. Kan saya ada komen sikit berkenaan dengan kabinet reshuffle ni. Tetapi sebelum itu kita tengok dulu berkenaan dengan kabinet reshuffle 2 hari lepas. Baik. Terkini senarai penuh Kabinet Malaysia. Okey. Putrajaya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan rombakan kabinet di bangunan Perdana hari ini, dan kita dapati kementerian-kementerian yang ada. Kementerian Komunikasi antaranya telah dipecahkan kepada kedua, iaitu digital kepada Gobind Singh. Ada juga kementerian yang ditambah, antaranya Kementerian Alam Sekitar juga ditambah. Dr. Zaliha ditukar daripada Menteri Kesihatan kepada Menteri Wilayah, dan juga ada pertambahan timbalan menteri yang baru. So akhirnya menteri bertambah daripada 28 ke 31, tapi still antara yang rendah jugalah sebelum ini. Dan juga timbalan menteri bertambah dari 27 kepada 29 kalau tak silap saya lah. So rombakan ini berlaku. Cuma saya sebenarnya, to be honest lah tuan-tuan, saya tidak ada masalah kepada rombakan ini secara keseluruhan. Dan kita kena ingat, rombakan bukan bermakna menteri itu tidak perform atau sebagainya. Berkemungkinan ada orang yang mungkin lebih baik, lebih layak, ada kemungkinan. Contohnya ada beberapa kementerian yang telah dipecahkan. Berkemungkinan setelah Perdana Menteri melihat bahawa bebanan itu perlu dipecahkan. Ada di antara kementerian yang mana agensinya terlalu banyak. Contoh kita kata KKD, Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan digital itu banyak menyentuh banyak perkara lain, agensi lain dan kementerian lain, sehingga perlu kepada pemantauan sendiri. JECOM di bawah Perdana Menteri sekarang ini diletakkan di bawah Menteri Komunikasi. Sekarang ini diletakkan di bawah Menteri Komunikasi secara sah menurut kabinet tadi beberapa hari yang lepas. Baik. Now, cuma concern saya, ini bukan marah, saya tak concern. Concern saya adalah apabila tindakan ini dibuat tanpa ada, saya tak tahu sama ada Dato' Sri Anwar ada berbincang dengan menteri tersebut dan juga berbincang dengan orang yang bakal dilantik dalam satu tempoh yang cukup. Kerana bagi saya, kalau sekiranya perkara sebesar sebegini hendak dilakukan, kena terdapat perbincangan. Kenapa saya kata kena terdapat perbincangan? Sebab kena ada handover job, handover work tu kena berlaku. Kalau tidak, hari ini announce, esok tiba-tiba jadi menteri, yang tak menteri tiba-tiba kena keluar pejabat. Adakah ada tak berlaku handshake, ada tak berlaku handover job yang proper? Saya nyatakan demikian kerana saya agak terkejut juga apabila tiba-tiba Menteri Kesihatan kata bahawa kita kena guna balik mask dan juga terdapat booster ketiga. Saya tak tahu wajib atau tidak. Now, saya bukan anti-vaksin, saya ambil vaksin. Nanti orang kata anti-vaksin apa sebab? Bukan. Saya ambil vaksin, cuma dalam keadaan kita dah ada vaksin dan kita dah berbelanja bilion ringgit, justifikasi kepada booster ketiga ini kenapa? Kenapa ada justifikasi kepada booster yang ketiga? So, timbul persoalan kerana kita risau bahawa terdapat daulah terpendam yang masih lagi cuba hendak masuk ke dalam kerajaan untuk mendapat dana dan laba melalui ketakutan yang sebenarnya mungkin our ministers are ill-informed. Faham maksud saya? Bukannya ministers kita yang terlibat. Tak, ministers kita ill-informed. Tidak di-brief secara betul. Saya tak menuduh, tetapi dalam pertukaran, satu hari pertukaran, tiba-tiba dua perkara besar. Nak buat pakai mask balik, yang kedua tiba-tiba booster keluar. Adakah benda ini sudah dilihat sebelum ini atau tiba-tiba benda itu di-push kepada menteri yang ada dan dalam keadaan menteri itu tak tahu apa-apa, tiba-tiba dia kata, okey, setuju untuk nak laksanakan. Is that what happening? So, kita kena demand lah. Kita kena tanya, kenapa perkara itu berlaku? Why is that so? Is that really, adakah perkara ini baru is an afterthought kepada menteri, YB Menteri Kesihatan atau bagaimana? Atau atau saya stop kat situ lah. Kan?
So bagaimana? Sebab kita kena faham tuan-tuan, di dalam kementerian-kementerian ini, bukan semua ahli penjawat awam ni, bukan semua, masih terdapat pemain-pemain yang akan meletakkan agenda mereka. Sebab bila kita bercakap tentang reformasi, of course akan ada penentangan. Dan mereka akan bermuka-muka dengan kita, of course. So kita tak nak agenda yang mereka letak ke depan itu akhirnya orang kata apa, menekan ataupun mendahului agenda reformasi yang kita nak lakukan. Kita dalam keadaan being naif, kita being orang kata apa, tak apa, bersangka baik dengan pegawai-pegawai ini, akhirnya kita kata tak apalah, kita teruskan. Now I'm not saying ada, I'm just saying kalau tak ada atau kalau ada, kena buat proper, apa orang kata, proper what do you call that, kena buat proper lah, kena buat proper handing over. Kena ada proper penjelasan kepada rakyat. Is that really what's going on right now? And then satu lagi masalahnya sekarang dengan apa orang kata, agensi seperti Pfizer. Banyak syarikat-syarikat sekarang ini ada, ataupun negara sekarang ini ada masalah dengan Pfizer. Antara vaksin yang termahal, tetapi sekarang ini ada isu mengenai perkara tersebut. Cuma whether our government ataupun pegawai kerajaan kita nak admit kepada menteri atau tidak, that is another question. And that is another question. Ya, virus itu benar. Virus itu berlaku. Pandemik berlaku. Cuma kita dalam keadaan tersepit dan terhimpit, kita kata pada masa itu ada kita risaukan orang mengambil kesempatan terhadap wang negara kita. Kita tengok lebih 500 juta, hampir 1 bilion. 500 juta dibelanjakan untuk vaksin yang akhirnya dibuang begitu saja. Dibuang begitu saja. Bak kata KJ, dia kata, alah biasalah kita beli lebih, tak apa. 500 juta tuan-tuan. 500 million. Jangan kata tak apa. Be accountable. Walaupun dia kata negara lain, I don't care about negara lain. Kita tinggal kat Malaysia. I don't care about negara lain. Kita kena be vigilant dalam perkara ini. Okay? Okay. Isu kontroversi terbaru tuan-tuan. Saya mula-mula malas nak bawa isu ni sebenarnya. Tapi since saya rasa pembangkang akan bawa isu ni. Pembangkang akan bawa isu ni. Tapi sebelum itu, sebelum saya bawa isu terbaru ni, ada yang mula kata ucap tahniah. Sorry, tahniah. Apa tahniah? Apa pula saya kata? Apa hal? JECOM kini di bawah seliaan Kementerian Komunikasi. Alright, Jabatan Komunikasi JECOM yang sebelum ini di bawah Jabatan Perdana Menteri kini diselia Menteri Komunikasi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat kabinet yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Ada satu agensi dibawa masuk ke dalam kementerian iaitu JECOM. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat jemaah. Hari ini Institusi Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Suruhanjaya Komunikasi Media dan Media Kreatif akan dikekalkan di bawah Kementerian Komunikasi katanya. Selain itu, Institut Penyiaran IPPTAR, Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran, Perbadanan Kemajuan Finas, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan My Creative Ventures akan dikekalkan di bawah Kementerian Komunikasi katanya. Sementara itu, Fahmi memaklumkan agensi lain seperti MDEC, Jabatan Perlindungan Data dan MyEnik telah dipindahkan Kementerian Digital di bawah Kementerian Menterinya Gobind Singh. Dan pada itu, kementeriannya telah memutuskan mengenai status Nasional Berhad. Belum memutuskan. Regional Nasional Berhad masih dalam perbincangan katanya. Baik. Now, JECOM, yang menariknya JECOM tu sebenarnya. JECOM di bawah Kementerian Komunikasi. So, macam mana sekarang Is? Tahniah lah. Tahniah diucapkan kepada Iswardi kerana dilantik Ketua Pengarah JECOM. Jawapan tidaknya, tidak. Saya bukan Ketua Pengarah JECOM. Ketua Pengarah JECOM telah pun dilantik sebelum diserahkan kepada Kementerian Komunikasi. Siapakah beliau? Biarlah nanti diumumkan kemudian. Tak apa. Cuma sekarang ini berkemungkinan Kementerian Komunikasi ini, JECOM ini, Jabatan Komunikasi Community ini, berkemungkinan akan dirombak dan disusun semula kerana dia tidak lagi berada di bawah seliaan Jabatan Perdana Menteri, kini di bawah seliaan Menteri Komunikasi. Jadi Is, macam mana engkau? Tak ada. Saya ni setiausaha koordinasi penerangan bawah Parti Keadilan. Bukannya di bawah Kementerian Komunikasi. Saya bukan minta makan gaji di bawah Menteri Komunikasi. Saya bernaung di bawah YB Fahmi Fadzil selaku Ketua Penerangan Pusat Parti Keadilan. Dia bawa dua topi yang berbeza tuan-tuan. Dia, YB Fahmi, ada satu topi menteri. Itu Menteri Komunikasi. Satu lagi topi Ketua Penerangan Parti Keadilan.
Yang itu saya bawah itu. Yang itu bawah itu, yang itu volunteer, tak ada gaji. Bohong lah kau Is, tak ada gaji. Lillahi ta'ala tuan-tuan, tak ada gaji. Lillahi ta'ala, tak ada gaji. Kita tak ambil gaji. RM1 pun tak ambil. At least Anwar Ibrahim ambil RM1. Saya RM1 pun saya tak ambil. Cuma program-program akan disupport oleh parti lah. Tak adalah duit saya sendiri keluar kan. Cuma program-program akan disupport oleh parti. InsyaAllah, minggu depan kami akan berbincang untuk menyusun kembali. Ini untuk ketua penerangan cabang dan juga ketua penerangan negeri di seluruh Malaysia mewakili Parti Keadilan Rakyat dan juga rakan-rakan. Minggu depan kami akan mengadakan satu mesyuarat kepada YB Menteri, tetapi dalam kapasiti beliau sebagai seorang ketua penerangan berkenaan hala 7 parti dan juga hala 7 penerangan serta komunikasi ada jugalah pada tahun 2024 dan bagaimana kita akan memacu terus jabatan tersebut dan insya-Allah kementerian tersebut untuk kita menjadi salah satu lidah rasmi kepada kerajaan yang akan membela, bukan setakat membela tetapi memastikan bahawa agenda-agenda kerajaan ini akan lebih mantap, mampan dan juga diberikan dengan lebih baik kepada rakyat. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan fitnah-fitnah dia yang kata fitnah itu, fitnah ini tuan-tuan, macam inilah. Fitnah ni orang kita tak boleh tutup, mulut walaon ni kita tak boleh tutup. Tetapi kalau dia fitnah, yang kita boleh buat, kita boleh saman. Kita boleh, kalau dia melibatkan 3R, kita boleh report pada polis, itu saja. Kalau tuan-tuan jumpa benda itu, maka reportlah kepada polis. Lim Kit Siang semalam pun 2 hari lepas dah dipanggil oleh polis berkenaan dengan kenyataan beliau bahawa orang bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri. Dalam masa yang sama, dahlah. Lim Kit Siang pun dah dipanggil polis. Tiba-tiba ada kenyataan daripada Ketua Bersatu. Wan Faizal pindah perlembagaan supaya Melayu saja boleh jadi PM. Ketua Pemuda Bersatu Wan Faizal mencadangkan supaya Anwar Ibrahim memindah perlembagaan supaya hanya orang Melayu Islam boleh menjadi Perdana Menteri. Mungkin dengan cara ini sedikit sebanyak memulihkan sokongan orang Melayu kepada kerajaan campuran pimpinan beliau berbanding memperagalkan capal songkok cium keris atau betiwi karama bangsa katanya. Ini menyentuh kepada tweet Malaysian Constitution provide for a Malaysian dreams and not a mono-ethnic dream as it provide that non-Malay can be a Prime Minister. Now, debat sama ada orang bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri timbul setelah susulan kenyataan politik veteran DAP kepada pelajar Malaysia di United Kingdom bulan lepas. Baik. Saya cerita tuan-tuan Ni saya cerita. Sebagaimana hukum, undang-undang pun sedemikian. Dia ada the law, dia ada the reality. Sebagaimana juga hukum, dia ada hukum, dia ada undang-undang dan realiti. So, kadang-kadang apa yang kita ada idealismanya, belum tentu benda itu boleh dilaksanakan. Kerana banyak faktor diambil. Paling utama faktornya ketidakbersediaan rakyat majoriti terhadap perkara tersebut. Begitu juga dalam hukum kita kata, contoh saya katakan, apakah boleh orang bukan Islam secara hukumnya menggunakan kalimah Allah? Secara hukumnya boleh. Tak ada masalah pun. Tetapi secara undang-undangnya di dalam Malaysia tak boleh. Kerana ada undang-undang. Tu saya kata hukum satu perkara, undang-undang satu perkara. So jangan keliru. Sama juga dengan perkara orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Secara undang-undangnya, secara perlembagaannya sebenarnya tidak ada halangan bahawa seseorang itu selagi mana dia warga negara Malaysia menjadi Perdana Menteri walaupun dia bukan Melayu atau bukan Islam. Kita kena cerita secara perlembagaan dahulu. Apa syarat dia? Yang pertama, dia mendapat sokongan majoriti di dalam Dewan. Kedua, dia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Ada syarat ketiga lah, dia mendapat majoriti, saya tengok yang ketiga. Tapi, yang utamanya adalah dia mendapat majoriti dan dia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Dia command majoriti dan dia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Yang dua-dua ni penting. Walaupun dia dapat majoriti, kalau tak dapat perkenan di Pertuan Agong pun belum tentu. Kita ambil contoh negeri Johor, tuan-tuan. Majoriti masa itu Barisan Nasional nakkan Hasni menjadi Menteri Besar. Tetapi yang Sultan Johor pada waktu itu nakkan On menjadi Menteri Besar. Akhirnya mereka terpaksa memberikan nama On. Walaupun On tidak command majoriti di kalangan ahli parti dia sendiri. Tetapi akhirnya nak tak nak jadi Menteri Besar kena bagi. So, poinnya, walaupun secara undang-undang dia command majority, dia adalah hadal kedua. Hadal kedua adalah yang di Pertuan Agong. So, kalau yang di Pertuan Agong pun sudah berkenan,
maka siapalah kita untuk nak mempertikaikan perkenaan tersebut. Jadi Faizal nak kata kena amend supaya orang Melayu saja, bagi saya tak valid. Selagi mana Yang di-Pertuan Agong ada di situ, perkara itu tak valid. Tuan-tuan, kita kena ingat, negara ini bukan Melayu saja yang Bumiputera. Kita ada orang asli sebagai Bumiputera. Kita ada orang Sarawak sebagai Bumiputera. Kita ada orang Sabah sebagai Bumiputera. Soalannya, adakah orang Sabah Sarawak yang bukan Melayu tak layak jadi Perdana Menteri? Dan tidak ada dalam peruntukan mengatakan dia mesti seorang Muslim. Tidak ada. Secara tertulisnya tidak ada. Tetapi secara common law-nya begitu. Sebab majoriti kita adalah Melayu Muslim. Majoriti. Tetapi secara undang-undangnya tidak sedemikian. Jadi persoalan kita, kalau sekiranya, timbul satu lagi persoalan. Bagaimana kalau dia bukan Melayu tetapi dia Muslim? Bolehkah dia menjadi seorang Perdana Menteri? Dia bukan Melayu tetapi dia Muslim. Dia dah masuk Islam, katakanlah umur dia 18 tahun, kemudian umur dia 70 tahun, dia pun memimpin parti dia, akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Atau dia masuk Islam masa dia kecil, kemudian dia jadi Perdana Menteri, kemudian dia masuk parti politik. Dia berusaha jadi ahli parlimen, berusaha jadi menteri, akhirnya dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Lepas tu dia jadi Perdana Menteri yang hebat. Ada tak orang bukan Melayu yang Islam yang jadi Perdana Menteri dalam negara kita? Ada tak, tuan-tuan? Boleh tulis tak komen, siapakah? Ada tak sejarah tersebut? Orang bukan Melayu tetapi dia jadi Perdana Menteri sebab dia Muslim. Siapa, tuan-tuan? Kan? So akhirnya kita kata, so persoalan Melayu bukan, dia kembali kepada prinsip dia. Prinsip dia adalah, yang pertama, adakah dia command majority? Prinsip yang kedua adalah, adakah dia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong? Itu prinsipnya. Kalau kedua-dua prinsip ini dipenuhi, bangsa atau agama dia irrelevant di dalam perlembagaan. Ini saya sebut perlembagaan, tuan-tuan. So bila dia kata kita kena ubah Melayu saja jadi Perdana Menteri, soalannya Sabah dan Sarawak akan tersinggung. So bagaimana dengan rakyat Sabah dan rakyat Sarawak? Adakah rakyat Sabah dan Sarawak yang bukan Melayu itu tidak layak untuk jadi Perdana Menteri? Atau kan? Kita dah puluhan tahun Perdana Menteri kita pernah bukan Melayu. Dia Islam tapi bukan Melayu. Di Sarawak, Ketua Menteri kami Islam tapi bukan Melayu. Siapa, tuan-tuan? Taib Mahmud. Tapi Sarawak ni unik lah. Sarawak ni kita tak kisah sebenarnya. Orang bukan Islam pun pernah jadi Ketua Menteri Sarawak. Kalong Ningkan kita ada beberapa orang yang pernah jadi Ketua Menteri Sarawak, bukan Islam, bukan Melayu, Iban. Kita tak ada isu. Tetapi yang isu ni bila ni golongan ini bawa. Now, dalam masa yang sama, kita tegur juga Lim Kit Siang. Dia secara prinsipnya betul. Tetapi perkara ini kita tahu you are playing with fire lah, Lim Kit Siang. Kita pun faham Lim Kit Siang dulu idealist. Kita faham. So jangan kita marakkan api. Jangan kita bagi reason untuk dia orang bakar lagi lah. Itu saja. So harap kita faham perkara ini. Sebenarnya tak ada halangan, tak ada masalah pun. Dan seperti mana yang saya sebut tadi tu, ini baru Bian sebut. Baru, MP Sabah Sarawak tak akan sokong langkah hadkan kriteria PM. Sesuatu Agong PSB, Barubian berkata dia yakin tiada ahli Parlimen Sabah Sarawak akan menyokong langkah menghadkan jawatan Perdana Menteri kepada orang Melayu Islam saja. Adun berkelalan itu turut melahirkan rasa kecewa dengan kenyataan ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal kerana membuat cadangan berkenaan. Tetapi saya percaya beliau sekali lagi cuba mempolitikkan kaum atau agama untuk agenda mereka, iaitu PN. Malangnya ramai yang terjumus ke dalam falasi ini. Itu saya kata, tuan-tuan. Bagi saya yang paling penting sebenarnya kompetensi. Ada dia kompeten untuk memerintah atau tidak? Adakah mampu untuk memerintah atau tidak? Dia Islam Melayu tapi jual tanah. Dia Islam Melayu tapi rasuah. Tuan-tuan, kadang kita malu dengan jiran kita yang sebelah bawah tu. Kan? Kita tuduh dia macam-macam, tapi di antara negeri yang termaju di Malaysia. Di dunia. Bukan di Malaysia, di dunia. Malu kita, tuan-tuan. Dia apa resources dia ada, tapi dia lebih kaya daripada kita. Bukanlah kita lebih kaya daripada dia, tetapi per growth berdasarkan per capita penduduk dia lebih daripada kita. Per capita income penduduk dia lebih daripada per capita income kita, padahal kita ada semua resources, semua kecantikan. Kita semua ada benda yang ada. Tapi benda ni berlaku kerana corruption. Dan insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kembalikan
perkara ini kalau kita terus sokong beliau. Terus sokong beliau. Baik. Di Sabah tuan-tuan, ini cerita Sabah pula. Syafi'i umum warisan UMNO bekerjasama hadapi PRN Sabah. Politik Sabah terus hangat dengan persaingan kuasa dengan perkembangan tinggi ini menyaksikan dua daripada tokoh utama negeri itu yang sebelum ini bermusuhan menyatakan persetujuan membentuk kerjasama. Kali ini, warisan akan bergabung dengan UMNO bagi menghadapi PRN bagi mengalahkan JRS yang menjadi kerajaan. Persefahaman itu diumumkan oleh Presiden Warisan Syafi'i Abdal. Berucap dalam pemilihan agung tahunan parti itu, Muhammad Syafi'i kata langkah berkenaan sudah dipersetujui pengerusi UMNO Sabah Bung Mohtar. Mengakui sebelum ini warisan UMNO berada di pihak bertentangan, Muhammad Syafi'i mengingatkan hubungan dengan parti itu bukanlah asing. Untuk makluman tuan-tuan, siapa yang tak tahu, sebelum ini UMNO, Warisan, JRS, dia 3 parti bersatulah pada waktu itu. Pada waktu itu sebenarnya kalau ikutkan bersatu bersama dengan Warisan, iaitu JRS lah. Kemudian dia keluar daripada bersatu masuk JRS, akhirnya dia bersama dengan UMNO membentuk kerajaan, membentuk Pakatan Harapan, membentuk kerajaan pada waktu itu bersama dengan yang lain-lain. Now, bila timbul PRN Sabah, which is about next month, next year, 2024 paling awal, timbul persoalan. So sekarang ini paling awal, it could be 2025, tapi paling awal 2024. Warisan dikatakan telah berbincang dengan UMNO. Dinamik politik Sabah ni lain daripada politik Sarawak. Sarawak lain, Sabah lain. So Sabah dikatakan Warisan sedang membincang UMNO. Soalan dia, PH bersama dengan siapa? Di peringkat pusat, kita bersama dengan dengan UMNO. Pakatan Harapan bersama dengan UMNO. Di Sabah sekarang ini dilema. Kerana kita membentuk kerajaan dengan JRS. Soalan dia, adakah kita akan bersama dengan UMNO bagi menentang JRS, ataupun kita akan bersama dengan JRS menentang UMNO dan juga Warisan. If that happen, dan kita akan meninggalkan satu perkara yang agak awkward lah, kita kata awkward, yang janggal. Tetapi tak janggal juga, sebab kalau kita tengok sekarang ini, UMNO di Sabah adalah pembangkang. Nak kata janggal sangat pun tidak juga. UMNO di Sabah, di negeri Sabah adalah pembangkang. Di peringkat federal, dia adalah kerajaan. Tetapi di peringkat negeri, dia adalah pembangkang. Boleh Bung Mohtar di peringkat federal, dia adalah kerajaan. Tetapi di peringkat negeri, dia tidak bersama dengan kerajaan. Dia adalah pembangkang. So, dia ada kejanggalan di situ, di sikit. Awkwardness. Tetapi perkara ini kalau kita tengok, this is what going to happen dekat Sabah. Tidak lama lagi. So, soalan yang lebih utama sekarang ini, Pakatan Harapan akan bersama dengan siapa? Itu persoalan. Big question mark yang akan berada dekat situ. Jadi sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan pening. Saya ingat lagi masa last saya jumpa beliau, masa tu PRN Sabah lah, PRN Sabah jugalah. Saya jumpa beliau one to one, masa tu ketua pembangkang. Dan saya tanya berkenaan dengan Sabah, dia kata saya pun pening, dia kata. Kali ini saya rasa beliau pun pening lagi sekali. So kita harapkan yang terbaik dan saya whichever it is, kami bersedia untuk turun ke Sabah bagi memberi penerangan. Cuma nak bertanding dengan siapa, terpulang. Terakhir dari saya berita, pengasas pencetak harakah di ICU, PAS diharap bayar hutang segera. PAS diharap segera melunaskan hutangnya kepada syarikat bekas pencetak harakah setelah mahkamah memutuskan berbuat demikian. Lebih-lebih lagi ketika ini, pengasas syarikat Angkatan Edaran Enterprise NAJ Press Resources, Azlan Jan, berdepan keadaan kritikal dan dirawat di hospital, kata pengurus NAJ Press Resources Sendirian Berhad. Kan? Menurutnya, peguam mereka sudah menghantar notis perintah dan penghakiman bawah aturan 14 kaedah mahkamah. Jelasnya, notis tersebut antara lain menuntut defendant menjelaskan dan membayar amaun penghakiman termasuk kos. Pihak berkenaan perlu menyelesaikan dalam tempoh 7 hari tarikh notis berkenaan. Dalam keadaan pengasas dua syarikat berkenaan, Azlan berdepan dengan tahap kesihatan kritikal, sepatutnya PAS ada iman dan ihsan untuk bayar hutang cetak harakah. Difahamkan Azlan menghadapi komplikasi buah pinggang dan jantung dia dimasukkan ke ICU Hospital KPJ Shah Alam setelah tidak kesedarkan diri pada had lalu. Bagaimanapun keadaan beliau dikatakan stabil. Malaysia kini melaporkan harakah memperolehi penghakiman terus yang mengarahkan PAS membayar hutang sebanyak RM656,233.69. Mahkamah Session membenarkan permohonan NAJ Enterprise Resources untuk penghakiman terus terhadap PAS dan dua defendant. Dua lagi defendant ialah Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin, dan penerbit lidah rasmi parti itu Galeri Media Serbanika Sendirian Berhad.
Ini sementara itu Hussein berkata pihaknya turut berharap PAS membayar hutang. Sebenar mereka sebaliknya bukan hanya jumlah yang ditetapkan mahkamah. Sebenarnya jumlah hutang dia 2 juta. Ini kerana katanya sebagai sebuah parti Islam yang menjunjung akidah perjuangan Islam, PAS patutnya berpegang kepada hukum digariskan agama dalam soal hutang piutang katanya. Kepimpinan PAS patutnya sedar dalam Islam hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. PAS diharap segera melunaskan hutangnya kepada syarikat bekas pencetak Harakah setelah mahkamah memutuskan supaya berbuat demikian. Pengurus NAJ Press Resources, Hussein Jan berkata, ini lebih-lebih lagi apabila pengasas syarikat pencetak tersebut, Azlan Jan, berdepan keadaan kritikal dan dirawat di hospital. Katanya kepada Malaysia Kini, peguam mereka sudah menghantar notis perintah dan penghakiman bawah aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 bertarikh 5 Disember 2023. Baik. So tuan-tuan, sekarang ni isu dia macam ni. PAS hutang pada syarikat ini. Syarikat pertama oleh milik saudara Azlan ni dan tak bayar sehingga syarikat itu bankrupt. Kemudian Azlan ni buka syarikat kedua, terus cetak lagi sebab dijanjikan dibayar. Dijanjikan dibayar. Tak dibayar juga. Jumlah dia kalau tersilap saya 2 juta. More than 2 million. Cuma sekarang ini mereka mulakan dengan 600,000 dahulu. PAS kata apa? Kenapa kami nak bayar sedangkan syarikat dia dah bankrupt? Kenapa nak kena bayar sedangkan syarikat dia sudah bankrupt? Dia kata. Kemudian Azlan tak puas hati, dia bawa ke mahkamah dan mahkamah telah menganugerahkan bahawa PAS perlu membayar syarikat ini berjumlah 600,000 lebih. 600,000 lebih. Apa PAS kata? Kami akan buat rayuan. Kawan-kawan, member tu dah nazak dah. Member tu dah nazak. Saya dah kata dah. Orang kapek yang kamu kata kapek tu, Claire Brown, kamu bayar 1.4 juta tunai. Ini orang Islam sama akidah dengan kamu, yang cetak Harakah kamu, yang sanggup bankrupt kerana kamu buat macam ni je. Tuan-tuan, kalau 600,000 orang macam ni pun dia orang tak mampu nak tanggung, macam mana dia orang nak jadi pemerintah? Kalau benda sekecil ini pun dia orang tak mampu nak selesaikan, soalan saya, macam mana mereka nak jadi pemerintah? Macam mana mereka nak jadi pemerintah? Jawab soalan itu. Jawab soalan itu. Sedih tuan. Sedih. Tapi sedih tak sedih, inilah dia yang kita kena hadapi. Inilah dia yang kita kena hadapi. Inilah dia walaon. Tapi walaon of course lah. Walaon akan kata, tak is, ini adalah penipuan. Macam itulah masa keluar pasal hutang ni kan. Ada walaupun kata ini adalah penipuan, ini fitnah. Keluar mahkamah ambil kau. Itulah. Okey tuan-tuan. Terima kasih 8,000 yang menonton kita, 9,000 yang menonton kita pada malam ini. Yang pertama sekali, malam ini adalah malam takhir saya akan memakai cermin mata insya-Allah. Doakan saya dipermudahkan urusan pembedahan mata saya esok. Mungkin malam esok saya live, mungkin tak live, saya tengok macam mana keadaan. Dan terima kasih yang menderma, terima kasih kepada Dr. Johari daripada pusat pakar mata Seksyen 4 Tambahan Baru Bangi yang memberi peluang kepada saya untuk menggunakan teknologi terkini lasik beliau untuk membetulkan mata saya insya-Allah. Alhamdulillah. Dalam masa yang sama, bulan Januari tidak lama lagi. Apa dia pada bulan Januari? Yes. Trip candat dan memancing LTL Pulau Tuba Langkawi. Kos RM300. Tuan-tuan, pada 20-21 Januari, Sabtu Ahad. Jom, lelaki sahaja. Boleh hubungi nombor ini. Nombor Encik Rabi'i ini. Boleh hubungi nombor ini. Dan insyaAllah, jom kita ramai-ramai tuan-tuan. Tempat limited. Tempat sangat limited. Terima kasih Siti Zahariah Abdul Wahab di atas derma. Tempat sangat limited. Jom, 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam sebenarnya. Kos boleh nanti bertanya dengan saudara Rabi'i. Bayaran secara tunai. Dan tak termasuk penghantaran kita pergi ke Langkawi dan penginapan. Ini hanya trip mencadat dan memancing Januari 2021 bersama dengan saya, Iswardi Murni. Terima kasih tuan-tuan kerana bersama dengan saya. Doakan saya insyaAllah
So sekian saja, nanti kita akan ada kita punya vlog berkenaan dengan apa orang kata benda ini. Kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.